Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis berkenaan tersenyum apabila berjumpa orang. An Abi Dzar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, jangan engkau menganggap hina suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu berupa senyuman yang manis apabila bertemu saudaramu. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita lihat terjemahan erti bagi hadis yang kedua, iaitu dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, senyumanmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, keterangan bagi hadis ini. Tersenyum apabila kita berjumpa sahabat adalah lambang, menjadi manifestasi kepada kesucian hati kita terhadap sahabatnya. Kita jumpa kawan kita, kita mempamerkan wajah yang baik, kita senyum kepada dia, itu menunjukkan manifestasi penzahiran kita, penzahiran hati kita terhadap sahabat kita. Biasanya senyuman ini beriringan dengan salam yang diberikan, dan insya-Allah kita akan lihat ya, benda ni dia berlaku secara beriringan ya. Kita bagi salam ya, kita senyum ya, kita senyum dan kita bagi salam. Dengan itu keadaan bertambah mesra dan hati pun bertambah cinta. Ini adalah antara cara bagaimana kita nak memupuk kasih sayang ya, sesama umat Islam ya, dengan kita senyum, kita bagi salam ya. Dua perkara ni, walaupun senyuman ini mudah sekali dilakukan ya. Mungkin ada yang beranggapan kita senang nak senyum ni, tapi sebenarnya banyak yang tidak dapat melaksanakannya, kerana senyuman itu suatu lambang luaran yang mencerminkan kecintaan yang ada di dalam hati. Walaupun kita nampak, kita rasa, kita fikir macam mudah, tapi tak ramai yang buat, tak ramai yang dapat buat. Kerana apa? Kerana senyuman ini menjadi lambang manifestasi penzahiran kecintaan yang berada dalam hati kita. Kalau hati memang tidak cinta kepada seseorang, maka senyuman ini tidak dapat dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, maka ia kelihatan tidak begitu manis. Ya, orang kata apa? Fake smile. Dia bukan senyuman yang autentik, bukannya senyuman yang original, yang datang daripada ketulusan hati ya. It doesn't come from bottom of heart ya, sekadar fake smile ya. Benda ni mungkin dalam pengalaman hidup kita boleh nampak benda ni. Bagaimana fake smile ni mungkin kita terserempak, kita pernah alami ya. Dia beza ya, fake smile dengan original smile. Okey, baik. Jadi senyuman manis ini pada hakikatnya bukan suatu yang mudah dilaksanakan. Sebenarnya authentic smile ini, original smile ini sebenarnya susah untuk dilakukan. Maka sebenarnya dia memerlukan persediaan hati. Itulah bagaimana dalam Islam ini tiga sendi utama dalam ilmu Islam, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Maka akhlak inilah yang ditekankan antaranya dari sudut ilmu, kita nak memperkasakan rohani kita, dalaman kita. Kerana apa? Dalaman inilah akan terzahir keluar. Keadaan hati kita, keadaan fikiran kita, itulah akan dicerminkan oleh perbuatan kita. Baik. Maka senyuman yang ikhlas, senyuman yang original ini, senyuman yang asli ini, senyuman yang tulen ini memerlukan persiapan yang mantap terlebih dahulu ya, iaitu
senang hati, lapang dada, bersih jiwa daripada pengaruh-pengaruh sifat permusuhan dan kesombongan. Oleh sebab yang demikian, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa senyuman yang manis itu sebagai suatu sedekah yang akan didapati pahalanya pada hari kiamat nanti. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian, ini jugalah antara rangkuman daripada nasihat para ulama kita, ya, orang-orang soleh memberikan nasihat kepada kita. Rebutlah apa sahaja peluang kebaikan yang ada yang kita dapat buat, kerana kita tak tahu mana-mana satu antara perbuatan baik tersebut yang benar-benar membuka pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengizinkan kita mendapat pahala yang sangat banyak daripada Allah Taala. Maka mulai dari sekarang kita jadikan sikap kita pupuk dalam diri kita pupuk dalam fikiran kita. Kita lihat mana-mana apa-apa sahaja peluang kebaikan yang ada di depan kita, maka kita rebut, kita ambil, kita laksanakan, kita lakukan. Tak kira kecil ke besar ke, kerana masing-masing perbuatan baik itu insya-Allah akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, diberikan ganjaran yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja? Contohnya seringkas-ringkas seperti memberi salam, seringkas-ringkas seperti memberikan senyuman, ya. Kita bantu tahan lift, hold the door of the lift being open supaya ada orang masuk, ya. Kemudian kita tolong tekankan butang lift tingkat manakah yang rakan kita nak masuk tu. Banyak sebenarnya kebaikan yang ada, ya. Kita bantu bagi tahu, tunjuk jalan, macam-macam. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan pedoman, kita diberikan kekuatan untuk melakukan mana-mana kebaikan yang insya-Allah tersedia. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.